Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatibu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Wal fiqhu lughatan al-fahmu mutlaqan kama sawwabahu al-Isnawi wa istilahan كما في قواعد الزركشي معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا. Kita sampai situ dulu. Kalau ada masa lebih kita boleh baca sambung. Jadi kata Syekh Abi Syuja' kita rahimahullahu ta'ala, faqad sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh. Bahawa kawan-kawan, ada sebahagian kawan-kawan minta saya buat satu ringkasan di dalam fil fiqh, dalam fiqh, fil fiqh ala madhhabil imam asy-Syafi'i. Jadi di sini ada diterangkan tentang ilmu fiqh. Apakah makna fiqh? Jadi itu kata apa nama ni Asy-Syaikh Asy-Syirbini, wal fiqhu lughatan al-fahmu mutlaqan. Fiqh itu dari segi bahasanya ialah faham, kefahaman secara mutlak. Jadi baca lughatan, lughatan sama juga yang di depan nanti wastilahan, lughatan wastilah. Ini dia menjadi mansub. Kebanyakan ulama nahwu menerangkan sebabnya ialah kerana linaz'il khafid, linaz'il khafid, mansubun linaz'il khafid. Al-khafid maknanya ialah yang menyebabkan kena hukum khafat, al-khafdu. Jadi al-khafdu ni istilah yang masyhur di kalangan ulama-ulama nahwu daripada Kufah. Adapun ulama Basrah masyhur menggunakan istilah al-jar, huruful jarri, iaitu hurufu al-khafdi. Jadi al-khafdu dengan makna al-jar lah, yang biasa kita belajarnya ialah istilah Basrah. Jadi linaz'il khafid, khafid tu maknanya yang mengejarkan, mengejarkan. Jadi yang mengejarkan tu huruf jar lah. Itu khafid. Kalau kita gunakan jar, maka dia akan jadi linaz'il jar, dengan panjang lah. Bukan linaz'il jar, linaz'il jar ada huruf alif di situ. Kita buatnya di atas wazan isim fa'il, khafadha. Jadi atas wazan fa'ilun, jadi khafidun, yang tiga huruf ni untuk buat isim fa'il. Jadi kalau jarrun, isim fa'ilnya ialah jarirun. Jarrun, kita pecahkan idgham dia akan jadi jararu. Tawazan fa'ilun akan jadi jarirun. Kemudian ra itu sama huruf, maka diidghamkan, maka jadi satu saja huruf ra dan diletakkan tanda syaddah. Jadi jarrun. Itu makna jarrun, makna jarun yang mengejarkan, yang mengejarkan. Sama macam waladhdallin, dhallun, asal pada dhalla, maknanya sesat. Jadi kalau nak jadi orang yang sesat, dhalilun, dhalilun. Kemudian huruf lam dia sama, maka diidghamkan, dia akan jadi dhallun, dhallun. Itu seorang yang sesat. Ramai ad-dhallun, dhallun,
jamak muzakkar salim. Kenapa jadi dhalin wala dhalin? Itu kerana dia majrur, majrur. Maka jadi wala dhalin. Jadi itu lughatannya ni pada asalnya wal fiqhu fil lughah. Al fiqhu fil lughah. Tapi kita buang fi, maka linaz'il khafid kita kena buang itu, maka dijadikan mansub. Mansub linaz'il khafid. Adalah beberapa wajah i'rab, tapi itulah wajah yang paling masyhur di kalangan ulama-ulama. Jadi fiqh itu maknanya ialah al-fahmu mutlaqan. Al-fahmu maknanya kefahaman secara mutlak. Hal keadaannya faham itu mutlaqan. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Al-fahmu dia jadi apa tu? Al-fahmu dia jadi khabar lah. Al-fahmu mutlaqan. Itu jadi mutlaqan boleh jadi hal lah. Hal kepada apa nama ni, hal kepada khabar. Yang ni adalah yang pelik-pelik sikit. Biasanya apa nama ni, sahibul hal ialah fa'il dan juga maf'ulun bih. Tapi yang ni adalah ada juga dengan yang lebih luas. Dengan yang lebih luas. Baik. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Al-fahmu mutlaqan. Faham. Maknanya tempat yang kita boleh gunakan faham, bolehlah gunakan fiqh juga. Itu dari segi bahasa. Contohnya faqih tu mana, fahim tu orang cerita kita masalah, kita berkata fahim tu mas'alataka. Saya faham masalah awak. Sama juga kita kata faqih tu mas'alataka. Sama makna. Sama makna. Ataupun orang bawa satu apa nama ni, satu kes pada kita, al-qadiyah. Kes mana cerita ni panjang gitu. Kita kata fahimtul qadiyah. Anta la tafhamul qadiyah. Datang orang lain, dia bagi ulasan yang tidak sesuai contohnya. Maka kita kata pada dia, anta la tafhamu al-qadiyah. Awak tak faham masalah ni. Samalah kita boleh kata anta la tafqahu. Anta la tafqahu al-qadiyah. Engkau tak faham masalah ni. Jadi fahimah dengan faqihah itu boleh digunakan sama makna. Iaitu maknanya faham. Itu dari segi bahasa. Al-fahmu mutlaqan. Okey, kalau kita kata al-fahmu orang panggil tidak mutlaqan, macam mana pula? Yang kata al-fiqhu lughatan ialah al-fahmu mutlaqan kama sawwabahu al-Isnawi. Kata Imam al-Isnawi. Imam al-Isnawi kata itu maknanya fiqh itu ialah faham secara umum. Kerana ada juga yang ulama-ulama bahasa yang menyatakan bahawa al-fiqhu ialah al-fahmu lima daqqa. Faham bagi perkara yang halus, perkara yang sulit. Itu baru dipanggil fiqh. Dipanggil fiqh. Jadi fiqh itu lebih khusus maknanya daripada faham yang biasa. Faham itu boleh masalah yang kompleks, boleh masalah yang tidak kompleks. Tapi bila fiqh maknanya faham masalah yang kompleks saja, lima daqqa, yang susah-susah saja, yang halus-halus saja. Jadi maknanya ada yang kata al-fiqhu al-fahmu mutlaqan, ada kata al-fiqhu maknahu al-fahmu lima daqqa. Maka ini yang dipilih oleh Syekh kita, iaitu Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala, mengambil pendapat daripada Al-Imam Al-Isnawi. Sebagaimana yang dibetulkan oleh Al-Imam Al-Isnawi. Imam Isnawi ini kalau ikut pada sejarahnya adalah orang yang sangat meneliti, sangat teliti. Pada peringkat awalnya apa namanya, penelitian ilmu dia itu lebih pada bahagian bahasa. Tetapi akhirnya menjadi seorang ahli fiqh yang terkenal di kalangan ulama Syafi'iyah, di kalangan Asy-Syafi'iyah. Jadi dia lebih terkenal sebagai ahli fiqh walaupun mendalam ilmunya dari segi bahasa, tidak dipanggil dia ahli bahasa. Walaupun begitu Al-Isnawi ini dia mengambil ini hasil daripada kajian dia tentang bahasa lah. Maknanya fiqh itu digunakan oleh orang Arab dengan makna faham. Sama ada perkara itu perkara yang senang, perkara yang mudah, ataupun perkara yang kompleks yang memerlukan kepada pemerhatian yang mendalam untuk memahaminya. Sama saja. Kata dia, kama sawabahu al-Isnawi. Jadi
Jadi kita pun tempat yang mana kita boleh guna fahim tu, kita boleh guna faqih tu. Dengan makna sama saja. Baik, dari segi bahasanya faqihah dia panggil faqihah yafqahu. Faqihah yafqahu. Kata wazan sama seperti alima ya'lamu, seperti alima ya'lamu. Faqihah yafqahu. Alima ya'lamu. Kata wazan fa'ila fa'ila yaf'al. Alima ya'lam. Jadi itu satu makna faqihah dan makna faham gitu. Kemudian ada satu lagi daripada faquha. Faquha yafquhu, seperti karuma yakrumu. Faquha yafquhu. Jadi ada madhinya faqihah, ada madhinya faquha. Kalau madhinya faqihah, mudhari'nya yafquhu. Kalau madhinya faquha, mudhari'nya yafquhu. Jadi di sini para ulama bahasa memberikan sedikit makna berbeza. Makna faqihah yafqahu maknanya memahami, faham. Umumlah faham. Maknanya dia memahami masalah, memahami keadaan, memahami macam-macam lah. Itu memahami. Adapun faquha yafquhu, maknanya seorang itu sudah yafquhu, contohnya yafquhu Muhammadun. Muhammad itu yafquhu, maknanya dia sudah menjadi fiqh itu al-fiqhu yakunu lahu sajiyah. Maka fiqh itu sudah menjadi satu sifat pada dia. Dah ada dalam diri dia kefahaman yang mendalam itu Kefahaman itu sudah menjadi satu sifat dia. Dia mudah faham, orang yang mudah faham. Ataupun orang yang ahli fiqh tu maknanya dia dah memang ahli dia. Dah jadi jiwa, dah jadi darah daging dia. Itu makna faqihah. Makna orang yang kefahaman itu ataupun fiqh itu sudah menjadi darah daging dan menjadi sifat kepada dirinya. Bukan dia cuba faham satu faham satu, bukan. Itu dia. Jadi orang yang begitu, orang dah biasa cuba faham masalah ni, akhirnya dia punya pemikiran dia, dia punya darah daging dia, dia pun dah jadi satu sifat, satu sifat. Seperti polis lah kalau polis ni dia sentiasa macam mana dia tengok orang dia ada ni kemungkinan nak jadi gini, kemungkinan nak jadi gini. Jadi dia nampak kemungkinan. Jadi bila dia duduk kat mana pun prasangka dia tu tinggi sikit. Ada kemungkinan nak berlaku begini, kemungkinan berlaku begini. Dah jadi jiwa dia, dah jiwa polis. Gitu. Kalau cikgu tadi pergi kat mana pun dia jiwa dia nak nak mengajar orang, nak bagi orang tu jadi pandai. Kalau orang tu tak faham, dia cuba lagi nak bagi faham. Dia dah jadi sifat dia, cuba memahamkan orang lain. Yang faqihah tadi begitulah, dah jadi satu fiqh pada dia, makna jiwa dia dah jadi begitu. Itu dengan faqihah yafquhu. Kemudian disebut oleh para ulama, ada juga oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan ada juga orang Arab menggunakan yafquhu, faqihah. Tadi ada faqihah, ada faqihah. Kan yang madhi dia ada juga faqihah. Kalau faqihah yafquhu, faqaha yafqahu juga mudhari' dia faqaha yafqahu. Seperti apa ni, kita kata nasara yang sulu. Seperti apa contohnya daraba, kalau daraba yadribu, fataha yaftahu, tawazan fataha yaftahu, tawazun fataha yaftahu. Ada juga faqaha, faqaha. Jadi ada tiga lah. Itu adalah sedikit makna perbezaan. Tapi yang masyhurnya dua sajalah. Itu faqihah dengan faquha. Faqihah dengan faquha itulah dalam kebanyakan kamus disebutkan pada madah fa, qaf dan ha itu ada asal faqihah, ada asal faquha. Itu dari segi bahasa Arab. Jadi kita boleh pakai faqihtu al-masalah. Faqihtuka, saya faham awak. Pun boleh. Boleh fahimtuka, saya faham awak. Okey. Fahimtu ad-darsa, boleh. Faqihtu ad-darsa pun boleh.
Itu dari segi kegunaan bahasa. Wastilahan, dan dari segi istilah pula, makna istilah yang digunakan oleh ulama-ulama fiqh dalam bidang disiplin fiqh ialah kama fi qawaid az-Zarkashi, sebagaimana dalam kitab Al-Qawaid bagi Imam Az-Zarkashi rahimahullah taala. Makna fiqh itu ialah ma'rifatu ahkamil hawadithi nassan wastinbatan. Mengetahui hukum-hukum perbuatan secara sama ada melalui secara nas ataupun secara istinbat. Baik. Jadi fiqh ini dia pada zaman mutaakhir, dia sudah pun menjadi satu cabang ilmu. Pada zaman Nabi SAW, semua ilmu Islam itu dipanggil al-fiqhu fid din, faham agama. Semua panggil ilmu agama itu dipanggil fiqh. Tidak seperti pada zaman 300 tahun yang selepas itu. Zaman tahun kurun yang ketiga adalah zaman kebanyakannya zaman pembukuan, zaman penerbitan buku, dan juga dijadikan disiplin ilmu. Kerana orang Islam semakin bertambah ramai. Bukan orang Arab saja. Masalah pun semakin banyak. Yang baru masuk Islam pun ramai. Jadi untuk memudahkan, maka ulama-ulama pun mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang tertentu. Antaranya ilmu yang berkait dengan akidah, maka itu ilmu akidah dipanggil tauhid. Ilmu yang berkait tentang mendidik jiwa, tazkiyatun nafs ataupun al-wijdaniyat, itu dipanggil ilmu tasawuf ataupun ilmu tazkiyatu an-nafs. Kemudian yang berkait dengan sembahyang, macam mana nak puasa, macam mana bercerai, macam mana berkahwin, macam mana ambil wuduk dan seumpama, itu dipanggil fiqh. Yang berkait dengan perbuatan, berkait dengan perbuatan itu dipanggil fiqh. Jadi ilmu ini diberi pada masa kemudian. Kemudian itu dalam kurun yang ketiga. Maka dia dah jadi satu makna yang khusus. Itu makna istilah di sini. Istilah iaitu jadi pada zaman Nabi al-fiqhu fid din. Jadi ada juga di kalangan ahli-ahli ilmu, di kalangan biasanya di kalangan anak-anak murid lah, tok guru taklah macam itu anak-anak murid ni dia berbanding zaman dahulu, ini tiang untuk belajar fiqh, yang ni untuk belajar bahasa, yang ni untuk belajar hadis, yang ni untuk belajar tafsir. Manakah ilmu yang paling afdal? Maka orang yang belajar fiqh dia kata fiqh paling afdal. Orang yang belajar tasawuf dia kata tasawuf paling afdal. Belajar tafsir dia kata tafsir lah paling afdal. Belajar hadis dia kata hadis lah paling afdal. Sebab itu dia pergi ke bahagian tersebut. Masing-masing pun bawa hujah lah. Yang sebenarnya semua sekali ilmu berkait. Semua sekali berkait. Semua sekali berkait seperti yang kita terangkan dari segi ilmu teras. Iaitu ada 3, dan asal sumber ilmu itu ialah ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Ilmu teras itu ada 3. Kemudian ada ilmu alat yang lain itu. Jadi semua itu saling lengkap melengkapi. Kalau kita hanya main satu bahagian saja, maknanya kurang lengkap. Kurang lengkap. Tapi ialah nak belajar semua sekaligus itu agak sukar lah. Itulah kerana itu masa, perlukan pada masa. Boleh belajar sekaligus, tapi maknanya yang ni pembelajar dia nanti bila dah semua ilmu itu bergabung semua sekali, dia baru dia akan nampak kemas. Kalau belajar satu saja, dia akan jadi adalah kekurangan. Ada kekurangan. Jadi semakin banyak kita belajar itu, maka semakin tinggi, semakin cekap kefahaman kita itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan pada kita ilmu dan tambahkan kefahaman. Jadi yang belajar fiqh berdalil dengan hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengannya dengan kebaikan yang banyak, maka Allah Ta'ala jadikan dia pandai fiqh. Dia kata yufaqih dengan makna pandai fiqh. Fiqh dengan makna mutaakhirin. Yang sebenarnya dalam hadis itu bukan lagi ada fiqh dengan makna yang seperti ini, bukan. Itu maknanya al-fiqhu fid din. Semua urusan agama, semua urusan agama semua sekali. Bukan mesti apa kita kata
bukan mesti apa tadi? Bukan semestinya apa namanya ilmu fiqh saja. Itu dia. Jadi ini bila kita bahas ilmu fiqh dah jadi satu ilmu usuluddin, dah jadi satu ilmu tasawuf, dah jadi satu ilmu yang khusus, satu ilmu yang khusus. Ilmu tafsir dah jadi satu ilmu yang khusus. Baik. Jadi kita tengok macam mana takrif dia. Kata Imam Az-Zarkashi iaitu ma'rifatu ahkamil hawadith. Mengetahui atau pengetahuan mengenai hukum-hukum. Berkenaan hukum-hukum. Hukum-hukum apa ni? Hukum-hukum perbuatan. Hukum-hukum perbuatan. Al-hawadith apa makna hawadith? Jadi hawadith ini kalau ikut pada apa nama ni dalam apa syarah Al-Bujairimi, la'allahu bermakna la'allahu al-af'al. Mudah-mudahan mungkinlah dia itu maksudnya al-hawadith yang dikehendaki oleh Az-Zarkashi, maknanya ialah al-af'al, itu perbuatan. Makna al-hawadith dengan makna al-af'al. Kalau kata makna al-af'al, maka kita terjemahkan dia ialah mengetahui hukum-hukum perbuatan. Hukum-hukum perbuatan. Tapi kita kena takdir mudah jugalah. Perbuatan siapa? Ma'rifatu ahkami af'ali al-mukallafin. Al-mukallafin. Orang yang mukallaf. Orang yang dikenakan taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jin, manusia dan jin lah. Al-mukallafin. Mukallaf, orang mukallaf. Mengetahui hukum-hukum berkaitan perbuatan, berkaitan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Hukum berkait perbuatan. Apa dia hukum perbuatan? Bagi salam, sembahyang, puasa, zakat. Habis itu hukum arak macam mana? Hukum arak dia bukan fiqh, bukan. Tapi hukum minum arak, itu ni ada perbuatan. Perbuatan baru ada fiqh. Fiqh ni berkait dengan kebanyakannya ialah perbuatan. Ada juga dari segi teori, ada juga sikit. Tapi kebanyakan berkait perbuatan. Perbuatan sama ada kita bercakap ataupun kita buat ni, ataupun niat. Itu dipanggil meniat, itu pun dipanggil perbuatan. Perbuatan hati. Perbuatan. Jadi yang berkait dengan perbuatan tu dipanggil fiqh. Arak tu yang kaji arak sendiri tu, arak tu ada alkohol macam mana apa semua sekali, kesihatan, dari segi kesihatan macam mana, itu bukan fiqh tu. Fiqhnya macam mana? Fiqhnya ialah menggunakan arak dalam perubatan, bagi contoh. Boleh ke tak? Itu baru fiqh. Fiqh berkait dengan perbuatan. Tanya apa hukum babi? Tak ada apa-apa hukum lah babi, makhluk Allah Ta'ala. Tapi lah kita tak sebut babi itu makhluk Allah Ta'ala. Kerana dia apa nama ni ialah binatang yang tidak elok lah kita kata. Tapi ialah setiap makhluk Allah Ta'ala tidak buat sia-sia lah. Oleh kerana itu ulama menyatakan eloknya beradab, kita kata Allah Ta'ala buat semua sekali. Allah Ta'ala yang buat babi, kita kata Allah Ta'ala buat semuanya, kita tak letak dekat dengan nama Allah Ta'ala. Itu dari segi adab bercakap. Walaupun hakikatnya memanglah Allah Ta'ala yang buat semua sekali. Okey, kita pun tanya apa hukum babi? Maksud apa hukum babi? Tak ada hukum lah babi tu. Hukum apa? Hukum makan babi. Baru dia panggil fiqh. Hukum apa? Hukum menggunakan kulit babi. Hukum apa nama ni yang mengambil bahan dalam babi letak dalam vaksin. Contohnya ni musim Covid. Itu baru fiqh. Fiqh berkait tentang perbuatan. Perbuatan. Apa hukum kereta? Jadi itu bukan fiqh. Fiqhnya ialah apa hukum menggunakan kereta. Apakah hukum menggunakan kereta curi? Apakah hukum menggunakan kereta ayah? Apakah hukum menggunakan kereta kawan tanpa kebenarannya? Gitu. Itu baru fiqh berkait tentang perbuatan. Jadi kalau kita terjemahkan hawadith dengan makna al-af'al, yani af'al al-mukallafin. Nassan wastinbatan. Sama ada secara nas. Secara nas maknanya direct daripada Al-Quran dan hadis. Wastinbatan ataupun
berdasarkan kepada qiyas, iaitu dalil apa nama ni tabi'iyah. Lain dalil apa nama ni usul fiqh yang lain lah, lain daripada Al-Quran dan hadis secara langsung, secara langsung. Maka itu al-qiyas lah, maknanya istinbat, mengeluarkan hukum. Tidaklah direct nampak itu, tetapi berdasar pada isyaratun nas sebagai contohnya, ataupun berdasar kepada qiyas, qiyas yang jali, seumpamanya berdasar kepada maslahah, berdasar pada lain, maka hukum itu diambil berdasar pada sadd zara'i dan lain-lain. Maka mengetahui hukum-hukum yang sedemikian itu hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada daripada nas dengan dalil nas ataupun dengan dalil qiyas yang lain, maka itulah dipanggil fiqh. Baik. Jadi ada juga sebahagian ulama menyatakan bahawa al-hawadith ini maknanya ialah al-mukallaf. Hadis, maknanya hadis makna apa? Maknanya makhluk lah, yang baru. Allah Ta'ala itu qadim, yang apa nama ni mustahil Allah Ta'ala itu apa nama baru. Maka yang baru al-hadis makna baru maknanya apa? Makhluk. Makhluk. Jadi ahkamu al-hawadith makna hukum-hukum makhluk. Hukum-hukum makhluk, sama ada secara nas ataupun istinbat. Hukum-hukum makhluk. Kalau kita kata hawadis dengan makna makhluk, maka hukum makhluk. Makhluk itu bukan perbuatan, maka kena takdir mudhaf jugalah, iaitu af'al. Apa nama ma'rifatu ahkami af'ali al-hawadith. Ma'rifatu ahkami ahwali apa namanya af'ali al-hawadith. Perbuatan makhluk. Makhluk itu maknanya mukallaf lah, perbuatan makhluk. Boleh juga hawadis dengan makna hadithah, makna peristiwa. Peristiwa maknanya peristiwa yang berlaku lah. Peristiwa apa yang berlaku. Nak berlaku apa, maknanya nak semayang ke, nak batal air semayang ke. Boleh juga dengan makna yang begitu. Tapi yang paling cermatnya kita pakai dalam apa nama ni Hasyiah Al-Bujairimi, pakai Hasyiah Al-Bujairimi menyatakan la'allahu al-af'al, makna dia ma'rifatu ahkami al-af'ali al-mukallafin nassan wa istinbatan. Inilah makna fiqh yang mutaakhir. Makna fiqh dari segi istilah mutaakhirin dan dari segi apa nama ni kefahaman kita di peringkat yang akhir ini, itulah makna fiqh. Makna fiqh iaitu gabungan semua hukum syarak yang berkait tentang perbuatan hamba, berkaitan perbuatan apa nama ni mukallaf, sama ada dalilnya daripada Al-Quran dan hadis ataupun dalil-dalil yang mengikutinya, itu berdasar pada qiyas. Dari segi perbahasan asal fiqh itu, al-fiqhu, yang masyhurnya fiqh ini ialah yang diistilahkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu masyhur digunakan, iaitulah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Iaitu ilmu berkait tentang hukum-hukum syarak. Bukan hukum adat, bukan hukum sains, bukan hukum akal. Maknanya hukum syarak, berkait dengan hukum syarak. Al-ahkam asy-syar'iyyah, tapi hukum syarak yang macam mana? Al-amaliyah. Al-amaliyah makna af'al tadilah. Perbuatan, yang berkait tentang perbuatan. Kalau yang berkait tentang akidah itu lain, yang berkait tentang pembersihan jiwa itu lain. Ini berkait tentang perbuatan. Al-amaliyah. Al-muktasabu, yang dicari dia. Jadi ilmu ini kena cari dia. Al-muktasabu, ilmu yang dicari. Yang dicari itu maknanya ilmu apa? Ilmu yang apa nama ni apa namanya berdasar kepada istinbat. Ilmu yang bukan apa nama ni direct, bukan direct. Dia kena ada perbahasan fiqh, ada perbincangan, kena tengok dalil dia, wajhu al-istidlal. Itu makna al-muktasabu, yang dicari dia. Ilmu yang dicari. Kalau ilmu tak dicari macam mana? Macam ilmu Allah Ta'ala tidak dipanggil fiqh.
ilmu Rasul tidak dipanggil fiqh. Al-muktasab itu ilmu direct daripada wahyu, itu bukan ilmu fiqh. Itu ilmu wahyu direct. Itu direct. Begitu juga dengan perkara apa nama ni al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Yang itu tak ada apa nama ni tak ada jalan untuk kita, maknanya kita berijtihad nak begini tak boleh. Sembahyang 5 waktu, yang tu tak ada ijtihad lah. Yang ada ijtihad, yang ada kemungkinan al-muktasabu, yang dicari dia ilmu itu, yang dicari dia min adillatiha, daripada dalil-dalilnya at-tafsiliyah. Dalil-dalil yang macam mana? Dalil-dalil yang terperinci. Dalil terperinci. Contohnya sembahyang. Macam mana tahu wajib sembahyang? Itu firman Allah Ta'ala, wa aqimus salah. Wa aqimus salah. Okay. Kemudian macam mana cara sembahyang? Berapa rakaat semua sekali? Maka berdasar pada hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Kemudian apa dalil? Kalau kata niat, berniat. Niat macam mana? Innamal a'malu bin niat. Maka semua ada dalil yang terperinci bagi setiap satu itu. Itulah yang dikatakan ilmu fiqh. Ilmu fiqh itu mengkaji. Ilmu itu mencari ilmu hukum syarak. Yang dicari dia berdasar kepada dalil-dalil yang tafsili. Jadi takrif itu adalah takrif yang sangat tegas, menunjukkan bahawa fiqh itu berkait dengan ilmu mujtahid. Ilmu mujtahid. Mujtahid ni orang macam mana? Orang yang cukup syarat-syarat dia, yang boleh berijtihad, yang boleh mengistinbatkan hukum daripada sumbernya yang asal. Itu dipanggil mujtahid. Jadi golongan mujtahid ini dia tak boleh taklid. Ini ada perbahasan ijtihad dan juga taklid. Bila dah ada mujtahid, maka mujtahid dia tidak boleh bertaklid. Dia wajib mencari dalil. Maka dalil itu dalil at-tafsiliyah. Maka ilmu yang dia jumpa, kajian itu sampai pada satu hukum, iaitu hukum niat itu adalah rukun sembahyang. Ataupun niat itu hanya merupakan syarat pada sembahyang. Rukun atau syarat. Kalau rukun, dia mesti bersekali dengan perbuatan sembahyang. Kalau syarat, dia boleh bersekali dan boleh didahului sebelum daripada itu. Jadi dia pun kaji. Bila kaji dia sampai pada ilmu kajian dia itu, itulah natijah itu dipanggil fiqh. Itu dipanggil hukum fiqh. Jadi dia khusus untuk mujtahid. Adapun orang muqallid macam kita ni, yang taklid ini, maka kita macam mana? Itu kita ikut dia saja. Kita berdasar pada satu dalil, bukan dalil terperinci. Dalil terperinci seperti tadi. Dalil kita apa? Dalil kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kau bertanyalah pada orang yang mengetahui, ahli ilmu, pada perkara yang kamu tidak tahu. Maka kita tanya dia, maka ulama-ulama kita tahu. Ini nak semayang, rukun semayang ada 13. Kita pun tak tahu dah dalil di mana, kita percaya pada dia saja, kajian dia saja. Itu dipanggil taklid. Jadi orang awam ini dia bukanlah ilmu dia itu tidak dipanggil ilmu fiqh, tidak dipanggil ilmu fiqh. Tetapi dia mengikut ilmu fiqh mujtahid tadi. Itu dari segi apa tu kita kata falsafah dia lah, falsafah fiqh. Jadi ulama-ulama meringkaskan dia fiqh dengan makna al-fiqhu ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyah, ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu. Mengetahui hukum-hukum syarak, yang jalan nak tahu hukum syarak tadi dengan jalan ijtihad. Bila kita kata jalan ijtihad, maknanya dia terbuka pada khilaf lah. Ini masalah khilaf fiqh. Jadi pendapat yang tak ada khilaf, itu bukan fiqh. Fiqh ni ialah yang ada lebih daripada satu pendapat. Lebih daripada satu pendapat, itulah merupakan fiqh. Itu peringkat awal. Semua orang dia belajar sampai ke tahap seperti itu. Kemudian bila dah zaman mutaakhirin ini, yang jadi mujtahidnya tak ramai. Kalau ada pun tak ramai. Jadi mujtahid mutlak itu kata para ulama hampir tidak ada lah.
Maka oleh kerana itu dia bagilah takrif Imam Az-Zarkashi inilah yang lebih masyhur. Maknanya fiqh itu tak kira lah sama ada dalilnya itu maknanya apa nama ni yang dicari sendiri oleh mujtahid tadi, ataupun apa nama ni dalil itu kita berpegang dalam kitab yang sudah disebutkan dalilnya begitu-begitu, semua hukum syarak itu dipanggil fiqh. Itu dipanggil ma'rifatu ahkamil hawadith, mengetahui hukum bagi perbuatan-perbuatan mukallaf sama ada secara nas ataupun secara istinbat, cara istinbat. Ditambah oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Ma'rifatu Ahkamil Hawadith Nafsan wa Istinbatan ala madhabin minal madahib. Di atas satu mazhab daripada mazhab-mazhab. Di atas satu mazhab daripada mazhab-mazhab. Itu dipanggil fiqh. Jadi kalau kita orang menghafal saja, hafal hukum fiqh. Ini apa nama ni yang rukun sembahyang ada berapa? Rukun sembahyang ada 13. Kita hafal itu saja. Kalau apa nama ni syarat mandi wajib ada berapa? Kita ingat hafal itu saja. Maka orang itu menghafal saja tidak dipanggil faqih. Tidak dipanggil faqih. Yang faqih ni macam mana? Orang yang boleh kaji dalil tafsili itu baru panggil faqih. Tapi pada mutaakhirin, istilah mutaakhirin itu pun dipanggil faqih juga. Orang yang tahu dalam kitab-kitab tertentu dan menghafal itu dipanggil ahli fiqh juga. Dari segi asalnya ahli fiqh itu ialah orang yang mujtahid. Orang yang mujtahid. Sama ada dia mujtahid 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 mutlak ataupun mujtahid mazhab ataupun mujtahid fatwa, dan adalah istilah-istilah lain bagi mujtahid tadi. Jadi itulah makna fiqh. Makna fiqh, makna yang luas. Dia mencakupi keseluruhan kehidupan kita. Dari segi kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala mewajibkan kita mengikut syariat. Kemudian hukum-hukum bagi setiap perbuatan manusia dalam dunia ini dia tak lari daripada 5 hukum tadilah. Itu wajib. Kemudian makruh, wajib, kemudian haram, kemudian sunat, kemudian makruh dan juga harus. Ini mesti ada 5. Setiap perbuatan manusia. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita baca buku, kita baca Quran, kita bercakap dengan anak kita, bercakap dengan isteri kita, pergi ke kelas, semua benda ada hukum. Tak ada yang terlepas daripada hukum yang 5 tadi. Hukum yang 5. Jadi dalam Islam semua sekali ada. Nak pergi ke tandas pun ada. Ini hebatnya agama Islam. Nak masuk tandas, belajar juga. Al-istinja'u itu wajibun. Istinja' itu wajib. Wajib. Istinja' membersihkan daripada kekotoran yang keluar daripada diri kita. Mana ada agama lain? Ni pun ajar kita macam mana gunakan air mutlak semua sekali. Kesan dia tengok macam mana. Kesan yang macam mana yang dimaafkan, mana yang tidak dimaafkan, detail. Jadi Islam ni ada daripada bab masuk tandas sehingga bab pada nikah kahwin, bab sampai pemerintahan negara, bab pada diplomasi antara negara-negara, bab perang, bab damai, semua sekali ada di dalam Islam. Itulah keluasan Islam. Keluasan Islam dan hukum-hukum itu dikaji. Itulah namanya ilmu fiqh. Nama dia ilmu fiqh. Okey. Jadi saya rasa sekadar itu dahululah. Ini memberikan sikit kefahaman lah pada makna fiqh. Mutakhirnya fiqh ialah kita mengetahui hukum lah. Macam kita belajar ni, nak tahu hukum dia. Hukum dia tak kira lah caranya, sama ada kita berijtihad sendiri, kenal dalil, ataupun sekadar mengetahui dalil saja, tapi kita mengikut dengan taklid tadilah. Dengan taklid. Dalam fiqh ni boleh taklid. Dalam fiqh boleh taklid. Dalam ilmu usuluddin tak boleh taklid. Tak boleh taklid. Itulah secara umumnya. Kalau kita baca panjang lagi tajuk ni dari segi falsafahnya panjang lagi. Kalau orang yang belajar usul fiqh itu nanti dia akan bandingkan antara usul fiqh dengan ilmu fiqh. Apa perbezaan dia, apa persamaan dia dan seumpama. Ini sampai situ dahulu. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah
وأكرمنا بالتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.